Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung dalam perbincangan dalam surah Yusuf. Ayat bermula daripada ayat ke-23 sehinggalah ayat yang ke-29. Kita lihat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha 'an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta lak. Qala ma'adzallah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihul zalimun. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. Kita lihat daripada 23 sampai 25 ayat dalam surah Yusuf juzuk yang ke-13. Allah kisah bermula pada ayat ke-23 ini nak menceritakan mengenai bagaimana kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dan juga permaisuri Mesir pada ketika itu. Situasi antara mereka berdua. Kita lihat kesinambungan antara ayat ke-23 dengan ayat sebelum ni yang kita bincangkan pada bulan yang lalu. Selepas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa dia? Iaitu Allah Taala muliakan Nabi Yusuf dengan al-makarim al-maddiyah, perkara-perkara luaran ni, iaitu kita panggil Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam berada di dalam istana, tinggal dalam istana Raja Mesir. Itu satu kurniaan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala muliakan Nabi Yusuf dari sudut maknawi, iaitu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam an-nubuwah, kenabian. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Yusuf ilmu, knowledge, dan juga hikmah, wisdom, kebijaksanaan. Sekarang ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini pada ayat yang kita akan sebutkan sebentar lagi mengenai ujian. Bila adanya nikmat di sana pasti ada ujian. Ujian Nabi Yusuf ini agak besar kerana ujian bersama dengan permaisuri Mesir, perempuan permaisuri Mesir. Waltizamuhu al-iffah wan nazahah wat taharah. Dan juga Nabi Yusuf sentiasa konsisten dengan an-nazahah, dengan iffah, dengan maruah diri. Dia tidak akan cemarkan maruah diri dia, sentiasa menjaga maruah diri dia. Hatta innahu athara dukhulus sijn, sehingga dia sanggup untuk memilih memasuk ke dalam penjara berbanding dia melakukan perkara-perkara yang memaksiatkan Allah Subhanahu wa taala, iaitu melakukan perzinaan.
wa takhallus min iftitatnin nisa, dan Nabi Yusuf sanggup memilih penjara lebih disukai oleh beliau berbanding terjerumus daripada fitnah bersama dengan wanita. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam fi ghayatil jamal, iaitu dari sudut kecantikan, handsome Nabi Yusuf ini kemuncak kepada segala kecantikan. Sesungguhnya Raja Mesir pernah berpesan kepada isterinya bi ikramihi wa husni ta'ahudihi, iaitu jaga elok-elok Nabi Yusuf, jaga elok-elok Yusuf ini dan juga muliakan dia, apa yang dia nak berikan. Fa ahabbathu hubban syadidan, last kali isteri dia jaga sungguh sampai jatuh hati dengan Yusuf alaihi salatu wassalam kerana kecantikan, handsome-nya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Fa hamalaha dhalika ala an tajammalat lahu, sehingga mendorong permaisuri Mesir ni berhias diri bagi nampak cantik, make up nampak cantik. Wada'athu li mukhalatatiha, dan ajak Nabi Yusuf untuk bersama dengan dia. Dan dia usaha untuk mengunci pintu-pintu, bukan kunci, tutup pintu-pintu. Dikatakan ada 7 pintu. Kemudian permaisuri Mesir kata, hai talak, kemari wahai Yusuf. Hai talak ini adalah satu perkataan yang satu uslub yang bersopan santun, bukan dengan cara kekasaran, dengan cara lembut. Dia mengajak Nabi Yusuf untuk melakukan perzinaan. Bukan dia paksa, tidak, tetapi dengan cara yang lembut. Qalat hai talak. Malangnya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, famtana'a min zalik. Nabi Yusuf tak nak, dan dia enggan dengan sungguh-sungguh. Dia tak akan serahkan diri dia kepada permaisuri Mesir ini. Nabi Yusuf berkata, a'udzubillahi ma'azan, aku berlindung dengan nama Allah yang maha memberi perlindungan. Dan Allah Ta'ala yang menjaga aku daripada aku tergolong di kalangan orang-orang yang jahil. Sebab apa dikatakan tergolong di kalangan orang-orang yang jahil? Kerana Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, tuan dia, Raja Mesir, bagi tahu kepada dia, ahsana mathwai, tempatkan aku di tempat yang terbaik, buat baik kepada aku. Ketika mana dia berkata kepada kamu, akrimi mathwah, muliakan dia, fala uqabilhu bil khiyanah, tak mungkin dia suruh buat baik dengan aku balas dengan khianat. Sebab Raja Mesir ini pesan kepada permaisuri dia, isteri dia, jaga elok-elok Yusuf ini, tempatkan dengan tempat yang terbaik. Mana mungkin Nabi Yusuf akan berlaku khianat kepada orang yang berbuat baik kepada dia. Wa ityanul fahisyah fi ahlih, dan juga mana mungkin Nabi Yusuf melakukan pengkhianatan dengan cara melakukan perzinaan dengan isteri permaisuri Mesir. Innahu la yuflihul zalimun, orang-orang yang zalim ini tidak akan berjaya, kerana mereka balas kebaikan yang diberikan dengan kejahatan. Walaqad hammat bil intiqam minhu, isteri Nabi Yusuf alaihissalam, isteri permaisuri Mesir ini, di atas keingkaran Yusuf alaihi salatu wassalam, dia berasa amat sedih dan berasa dendam di atas keengganan Nabi Yusuf untuk bersama dengannya. Dan kerana Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam tidak mahu taat akan perintahnya, wa adamu nuzulihi 'inda raghbatiha wa mukhalafatihi muraduha, Nabi Yusuf melanggar segala perintah, arahan
yang diperintahkan oleh permaisuri Mesir ini. Sedangkan hamba ini kena taat kepada Tuhan. Hamba kena taat kepada Tuhan. Sekarang ini tuan kepada Yusuf adalah Raja Mesir dan juga permaisuri Mesir. Sebab itu kalau kita lihat dalam ayat yang kita bincangkan ini, pada ayat ke-23, warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsih, permaisuri Mesir ini menggoda Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam di rumahnya. Wa ghallaqatil abwab, dia tutup pintu-pintu. Bila mana al-abwab makna banyak pintu. Ghallaqa, tutup ini bukan memberi dua makna ghallaqa, sebab dia ada sabdu ghallaqa. Makna yang pertama taksir, banyak tutup pintu. Pintu tu lebih daripada satu, banyak dia tutup. Ataupun yang kedua bermaksud al-mubalaghah. Mubalaghah bermaksud tutup betul-betul, rapat-rapat. Tak ada ruang untuk diintai daripada luar. Itu yang dimaksudkan dengan wa ghallaqa. Wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak. Nabi Yusuf, permaisuri Mesir kata kepada Nabi Yusuf, haytalak, kemari. Qala ma'azallah. Nabi Yusuf berkata, aku berlindung dengan nama Allah Ta'ala, aku berlindung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu rabbi ahsana mathwai, sesungguhnya Tuhan aku ahsana mathwai, dia berbuat baik kepada aku. Innahu rabbi, rabbi bermaksud tuan aku. Tuan aku iaitu Raja Mesir, bukan Tuhan, tuan aku iaitu Raja Mesir. Dia buat baik kepada aku. Innahu la yuflihul zalimun, tak mungkin Nabi Yusuf berlaku zalim kepada tuan dia. Pada ayat ke-24, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Permaisuri Mesir ini benar-benar menginginkan Nabi Yusuf untuk melakukan hubungan perzinaan. Wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Nabi Yusuf juga menginginkan permaisuri Mesir, laula, kalau tidak ada, kalau tidak dia melihat di sana bukti Tuhan, bukti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya, seperti itulah Allah Ta'ala palingkan Nabi Yusuf daripada keburukan, kejahatan dan juga perkara-perkara fahsya. Innahu min ibadinal mukhlasin, sesungguhnya Nabi Yusuf termasuk di kalangan hamba-hamba aku, hamba-hamba kami yang telah diselamatkan. Dalam ayat ini kalau kita lihat sedikit perbincangan yang agak panjang. Law wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih, laula wujudun nubuwah, kalau tidak ada kenabian, ataupun kalau tidak Allah Ta'ala memantau aku, kalau tidak taat kepada Allah, kalau ru'yatu rabbih mutajallian liqasdi mukhalatatiha, menunjukkan semua ini Nabi Yusuf tak berani melakukan perkara yang jahat kerana takutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, kita tengok wa hamma biha laula ar'a burhana rabbih.
kasura kalamun nas wa ta'liqatuhum haula ma'na hadhihi al-ayah. Perbincangan yang panjang, nota kaki yang banyak mengenai dengan pandangan ulama tafsir dalam ayat ini. Sebab apa dalam ayat ini? Wahamma biha, Nabi Yusuf nak juga melakukan perkara yang tak baik ini. Kalau kita tengok segi makna literalnya, laula ar-ra'a burhana rabbih, kalau dia tidak melihat bukti Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini wal amru fiha sahlun yasir, sebenarnya dalam ayat ini mengandungi makna yang sangat mudah. La yasihu tafsir kalimah wa hamma biha wahdaha, tak boleh kita tafsirkan kalimah ayat Quran ni wa hamma biha. Nabi Yusuf, permaisuri Mesir ingin buat jahat dengan Nabi Yusuf, wa hamma biha, Nabi Yusuf pun ingin buat jahat dengan dia. Kalau berhenti setakat tu, maka makna akan tergantung, salah makna dia. Walaqad hammat bihi wa hamma biha, tak boleh berhenti situ, kena sampai habis. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Okey, apabila ditafsirkan jumlah ini bersama sebahagiannya jelas, kita baca sampai tempat berhenti yang sepatutnya jelas, bahawasanya Nabi Yusuf sama sekali tidak menginginkan perzinaan ini perkara yang jahat. Kerana ru'yatu burhani rabbih, kerana melihat bukti Tuhannya iaitu Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Taala melarang Nabi Yusuf daripada perkara maksiat ini dengan dalil laula. Maksudnya apa? Laula an ra'a burhana rabbih lahamma biha wala khalataha. Kalaulah tidak ada, kalau Nabi Yusuf tidak melihat bukti Allah, bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, pasti Nabi Yusuf ingin melakukan perkara yang jahat tersebut dan ingin bersama dengan permaisuri Mesir ini. Sama juga seperti mana seseorang kata hamamtu biqatlih laula anni khiftullah, aku ini nak bunuh dia kalau aku tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana bila kita dendam dengan orang, aku nak bunuh je dia, tapi kalau aku tak takut Allah, kalau aku tak takut Allah, aku nak bunuh dia. Nampak? Laula anni khiftullah laqataltuhu, maksudnya kalau aku tak takut Allah, aku dah lama dah bunuh dia. Sebab apa aku tak bunuh? Sebab aku takutkan Allah. Nabi Yusuf dalam terjemahan yang mudah, kerana ada Allah, kerana itu Nabi Yusuf tak berani melakukan perkara-perkara yang jahat ini. Kemudian kita lihat yang dimaksudkan dengan ham ini dalam bahasa Arab, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Okey, ham ini adalah lintasan dalam hati, lintasan kecenderungan untuk bersama bihukmi tabi'ah al-bashariyah. Itu lintasan semata-mata, lintasan tak diambil kira, lintasan seseorang yang ingin buat jahat, lintasan je. Wa hadza la mu'akhazata fiha syar'an, sebenarnya tidak dihukum di atas lintasan seperti ini, sebab di luar daripada kemampuan manusia. Contoh, bila bendahari surau masjid, dia nampak duit banyak ni, tabung masjid, terlintas di hati dia, kalau dapat duit ni, curi ni, kaya, terlintas sekali lalu. Bukanlah maksud dia nak rancang mencuri, tak, terlintas. Itu tidak dikira, tidak diambil kira di sisi syarak. Maka tidak dikatakan kaifa jaza ala nabiyillah. Maka tak adalah soalan bagaimanakah harus kepada Nabi Allah an yakuna minhu hamma bil ma'asiyah. Bagaimana seorang Nabi Allah dia nak dan ingin melakukan maksiat dan cenderung kepada perkara maksiat? Tak akan timbul soalan ni, sebab ham ini
adalah sekadar lintasan sekali lalu. Wa dalil raf'il mu'akhadhah 'ala al-ham alladhi huwa martabah dun al-azm wal hazm. Sebenarnya ham ini tidak dihukum kerana dia adalah level yang rendah daripada azam. Seseorang azam nak buat, tinggi dah tu. Tinggi lagi niat, itu lagi tinggi. Ham ini walaqad hammat bihi, ham ini wa hamma biha, ham ini rendah, bukan rendah daripada niat, rendah daripada azam. Dan juga hazam, ma awradahu al-Baghawi, seperti mana yang telah disebutkan oleh Imam al-Baghawi daripada hadis Abdul Razak dan juga hadis Sahihain daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, idza hamma 'abdi bihasanatin, apabila hamba-Ku ingin melakukan satu kebaikan, faktubuha lahu faktubuha lahu hasanatan, maka kamu tulislah wahai malaikat satu kebaikan untuk dia, untuk orang ini, walaupun dia tak buat. Sebab apa? Dia inginkan kebaikan. Fa in amilaha, kalau dia buat kebaikan, faktubuha lahu bi asyri amsalha, tulis 10 kali ganda, disebabkan dia telah melakukan amalan kebaikan. Wa in hamma bi sayyi'atin, kalau dia nak buat, lintasan dalam hati nak buat, falam ya'malha, dia tak buat pun perbuatan jahat ini, dia lintasan dalam hati je, faktubuha hasanatan, dia niat nak buat jahat tapi tak buat, maka dapat satu pahala. Dapat pahala. Sebab apa? Bukan dia buat baik pun, dia tahan daripada buat kejahatan. Fa innama tarakaha min jira'i, kerana dia meninggalkan kejahatan tersebut kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in amilaha faktubuha bimisliha, kalau dia buat juga kejahatan, tuliskan satu kejahatan, bimisliha, satu kejahatan yang dilakukan, tulis satu. Kalau baik, buat satu, dapat ditulis 10 kebaikan. Al-burhan alladhi ra'ah, burhan, bukti yang Nabi Yusuf lihat. Wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Apa itu al-burhan alladhi ra'ah? Iaitu burhan Allah Subhanahu wa taala al-ma'khudh 'ala al-mukallafin min wujubi ijtinabil maharim, iaitu yang Allah Subhanahu wa taala tujukan kepada setiap mukallaf, wajib menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang haram. Au huwa hujjatullah ta'ala fi tahrimiz zina, ataupun dia adalah hujjah Allah Subhanahu wa taala dalam mengharamkan zina. Wal ilmu bima 'ala zani min al-iqab, dan juga pengetahuan. Al-burhan alladhi ra'ah, bukti yang Allah Ta'ala perlihatkan kepadanya, yang Nabi Yusuf lihat adalah knowledge, ilmu mengenai penzina ini akan mendapat hukuman yang buruk daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama menyatakan tathiru nufusil anbiya, iaitu membersihkan jiwa nabi-nabi alaihi salatu wasalam daripada akhlak-akhlak yang terkutuk. Huwa nubuwah al-mani, ada kata al-burhan alladhi ra'ah dengan makna an-nubuwah, kenabian yang melarang daripada menegah Nabi Yusuf daripada melakukan perkara-perkara fahsyak seperti perzinaan. Semua makna-makna ini sebenarnya hukumnya boleh diterjemahkan, hukumnya harus, kerana maknanya mutaqaribah, makna hampir, ghairu muta'aridah, tidaklah ada kontradiksi antara satu makna dengan makna yang lain. Cuma satu saja matlamat, apa pun al-burhan alladhi wahamma biha laula an ra'a burhana rabbih, al-burhan alladhi ra'ah,
burhan, bukti yang Nabi Yusuf lihat, matlamatnya hanya satu, objektifnya hanya satu, iaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dia apa? Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam lam yartakib al-ma'siyata qattu. Nabi Yusuf tidak melakukan maksiat sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaula hifdzullah wa riayati wa ismatihi lahamma biha. Kalaulah bukan dengan inayah, dengan penjagaan, dengan kurniaan, dengan di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah bukan di bawah pengawasan Allah, kalau bukan di bawah inayah Allah, lahamma biha, pasti Nabi Yusuf akan melakukan perkara tersebut. Yang paling penting adalah inayah, pengawasan, penjagaan yang Allah taala jaga kita. Di kalangan ulama tafsir mengenai ayat ini ada dua tafsir. Tafsiran yang pertama menyebutkan al-burhan allazi ra'ah, burhana rabbih. Apa dia maksud dia? Yang pertama, innahu lam yaham mubiha, innahu lam yahamma biha li ru'yati burhani rabbih fa huwa allazi mana'ahu minal ham. Dia makna yang pertama, Nabi Yusuf tak ingin melakukan perkara maksiat ini kerana telah melihat bukti Allah Subhanahu wa taala. Apa bukti Allah? Iaitu bukti Allah adalah menjaga Nabi Yusuf, melarang Nabi Yusuf daripada daripada keinginan yang jahat tersebut. Itu tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, innahu hamma bimuqtadat tabi'ah al-bashariyah. Nabi Yusuf mengikut tabiat manusia biasa, memang nak perkara benda-benda yang jahat macam tu. Itu tafsiran yang kedua. Tabiat manusia ialah bila bagi harta, bagi wanita, siapa yang tak nak? Ini tabiat manusia. Summa tanabbaha, Nabi Yusuf nak, kemudian tanabbaha, Nabi Yusuf sedar, lil mani' min wuqu'il ma'asiyah. Dia sedar kerana seolah-olah ada satu benda yang melarang dia daripada terjatuh di dalam lembah kemaksiatan. Wa ra'a burhanallah, dia lihat bukti Allah Ta'ala dan dia teringat pesanan dan juga bukti Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak melepaskan diri dia di bawah dia tidak rela diperkosa lah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Sama dalam suratul Isra, kalau tuan-tuan lihat dalam ayat 74, walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila idzal la'adhaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat thumma la tajidu laka alaina nasira. Kalaulah tidak Allah Ta'ala menguatkan kamu wahai Muhammad, menetapkan hati kamu wahai Muhammad, laqad kitta tarkanu ilaihim, sudah pasti kamu hampir condong ke arah mereka, syai'an qalilan, condong sedikit ke arah mereka. Mana kamu akan cenderung kepada orang-orang kafir kalaulah Allah Ta'ala tak teguhkan hati kamu. Kerana apa? Kamu nak sangat diorang masuk Islam, jadi kamu terikut-ikut mereka. Tapi Allah Ta'ala jaga kamu, tetapkan pendirian kamu. Sama dengan kisah Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf ingin melakukan maksiat mengikut tabiat al-bashariyah, tabiat manusia biasa, tetapi Nabi Yusuf sedar, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang perkara ini. Maka jelas ada perbezaan antara hammain, dua keinginan, keinginan permaisuri Mesir dan juga keinginan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Keinginan permaisuri Mesir ini adalah untuk membalas dendam, kerana Nabi Yusuf tak mau taat, tunduk kepada perintah arahan dia. Syifaan li ghaidhiha,
Dia ingin membalas dendam untuk melegakan hati dia, untuk puaskan hati dia. Ataupun kita katakan keinginan yang permaisuri Mesir nak adalah dia nak bersama melakukan perzinaan dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Fakana hammuha al-ma'siyah. Keinginan permaisuri Mesir itu adalah keinginan yang berbentuk maksiat. Sedangkan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam alham, keinginan juga, tapi bukan berkeinginan untuk bersama melakukan perzinaan. Keinginan Nabi Yusuf untuk mempertahankan maruah diri dia daripada terjebak di dalam perzinaan. Wa takhallus minha, nak lepaskan diri daripada perkara yang tak baik ini. Ketika mana dia lihat bawadir al-iqdam alaih, perkara-perkara yang tak baik di hadapan mata dia. Walakinnahu ra'a burhana rabbih wa ismatah ja'alathu yahammu bil firar min hadzal ma'zaq. Iaitu Nabi Yusuf bila melihat bukti kekuasaan Allah, inayah Allah, dia lari daripada perzinaan ini. Jadi larinya Nabi keinginan Zulaikha ataupun keinginan permaisuri Mesir adalah untuk melakukan maksiat ataupun membalas dendam. Keinginan Nabi Yusuf untuk selamatkan diri, untuk menjaga iffah maruah diri, dan sekaligus maksud daripada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, keinginan Nabi Yusuf adalah keinginan untuk melepaskan keselamatan, melepaskan diri dia, keselamatan diri dia daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma hamma bisu biha lamma ra'a burhana rabbih. Kerana Nabi Yusuf adalah seorang nabi. Bila seorang nabi adalah maksum, dia dalam ismatillah, di dalam penjagaan, pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Seperti itulah kami, Allah Taala, palingkan Nabi Yusuf daripada keburukan, daripada perzinaan. Innahu min ibadinal mukhlasin. Nabi Yusuf termasuk di kalangan orang yang terselamat. Kerana itu, kerana ini Allah Ta'ala susuli dengan ayat yang berikutnya. Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfaya sayyidaha ladal bab. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. Okey. Fastabaqal bab. Mereka berdua berkejar-kejaran ke pintu. Nabi Yusuf pun lari ke pintu, permaisuri Mesir pun lari ke pintu. Cuma lari tersebut berbeza matlamat, visi masing-masing berbeza. Apakah misi Nabi permaisuri Mesir dan juga misi Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam? Kita lihat Allah Subhanahu wa taala nak memalingkan keburukan pada Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Mislu dhalik tasbit ala al-iffah amama dawa'il fitnah. Allah Ta'ala nak memberi satu gambaran iffah, betapa menjaganya maruah diri Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam ini di depan ujian yang begitu besar, faktor-faktor ataupun dorongan-dorongan yang mendorong dia kepada perkara yang tidak baik. Itu sangat berpotensi di hadapan dia, tapi tetap Allah Ta'ala tetapkan iman dia.
Kemudian kita lihat innahu min ibadinal mukhlasin, sesungguhnya Nabi Yusuf di kalangan hamba Allah Taala yang Allah Taala pilih yang untuk menerima wahyu Allah, dan juga Allah Taala pilih dia antara syaitan tak mampu untuk menyesatkan dia. Sebab itu dalam surah As-Sad disebutkan wa innahum 'indana laminal mustafainal akhyar, sesungguhnya mereka ini nabi-nabi di sisi kami benar-benar manusia yang terpilih yang baik. Kita lihat peristiwa yang agak mengejutkan dengan kedatangan suami dia, Raja Mesir, ketika mana mereka berkejar-kejaran sampai ke pintu. Berkejar-kejaran maksud apa? Iaitu Nabi Yusuf nak lari ke pintu untuk keluar daripada bilik tersebut, manakala Zulaikha nak lari juga ke pintu, tapi nak tarik Nabi Yusuf untuk bersama melakukan perzinaan. Jadi lari ke pintu itu sama, tetapi misinya berlainan. Nabi Yusuf lari, bersegera kelang kabut lari. Sebab apa? Untuk menyelamatkan dirinya daripada perkara yang memaksiatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala perempuan tadi, permaisuri Mesir, lari juga, tapi lari belakang Nabi Yusuf untuk tarik Nabi Yusuf bersama dengan dia. Sebab Nabi Yusuf tak nak bersama dengan dia. Dia tarik Nabi Yusuf supaya Nabi Yusuf tak boleh keluar daripada bilik tersebut. Dia tarik baju Nabi Yusuf daripada belakang, sehingga terkoyak baju Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Wa alfa ya sayyidaha ladal bab. Pada ketika itu, bila dua-dua lari ke pintu, tengok Raja Mesir sedang berdiri tegak di sebelah pintu tu. Wa huwa zawjuha 'indal bab fahawalat bimakriha wa kaidiha at-tanassul min jurmiha wa ilsaqit tuhmah bi Yusuf. Last kali apa yang berlaku, bila nampak je suami dia berada di depan pintu, maka dia pun berlakon terus daripada seorang yang garang kepada Nabi Yusuf, terus berubah. Inilah sifat wanita, terus berubah. Dia usaha mempercantikkan tuhmahan ataupun tuduhan dia kepada Nabi Yusuf. Dia kata, wahai suamiku, Nabi Yusuf ni, salah Nabi Yusuf, dia nak buat jahat kepada aku. Faqalat ma jazaa'u man arada bi ahlika fahishatan illa an yahbis. Aku lihat tak ada balasan yang sesuai. Ma jazaa'u man arada bi ahlik, tak ada balasan orang yang nak terhadap keluarga kamu ni kejahatan melainkan penjara je. Siapa yang nak buat jahat kepada keluarga raja, tak ada hukuman lain, kena penjara je. Dia pula yang bagi tahu kepada Raja Mesir, suami dia, padahal dia yang jahat, bukan Nabi Yusuf yang jahat. Au azabun mu'lim, ataupun kena hukuman yang sangat berat, yang pedih kepada orang yang buat khianat kepada keluarga raja. Fayadribu darban syadidan wa kanat nisa Mesir, perempuan-perempuan Mesir tulaqab az-zawj biz-sayyid. Mereka ini gelarkan suami, mereka tak panggil suami, mereka panggil sayyid. Sebab itu dalam ayat ni, wa alfa ya sayyidaha ladal bab, mereka menemui tuannya. Tuan tu makna suami. Sebab Arab Mesir mereka panggil suami az-zawj, mereka tak panggil zawj, mereka panggil sayyid. Sebab tu tidak diletakkan sayyidahuma, tuan kepada keduanya, tak, tapi letakkan sayyidaha. Dan Quran tak letakkan sayyiduhu, tuan kepada Nabi Yusuf, kerana Nabi Yusuf ini adalah hamba yang ghairu syar'i. Nabi Yusuf bukan hamba, dia orang merdeka.
cuma dia dikhianati oleh adik-beradik dia, maka orang luar ambil, orang yang sedang bermusafir lalu tengok dia bersorangan, ambil jual jadikan hamba. Sebenarnya dia bukan hamba. Di sini Imam Ar-Razi dalam tafsirnya dia menyebut iaitu beberapa tanda yang banyak menunjukkan Nabi Yusuf AS adalah manusia yang benar, insan yang benar. Perkara yang pertama kita lihat, Nabi Yusuf AS kana fi i'tibarihim abdan. Dia Nabi Yusuf AS diiktibar, mereka mengiktibar Nabi Yusuf sebagai abdan, hamba. Hamba ini la yatasallatu ala maulahu ila hadzal had. Bila hamba dia tidak akan menguasai ke atas tuan dia. Dia tak makan tuan dia lah. Sampai ke tahap ini, iaitu sampai ke tahap memakan tuan dia sendiri. Macam anjing lah, kita bagi makan lah sikit, dia makan kita balik. Dia gigit kita balik. Okey? Nabi Yusuf bukan begitu. Perkara yang kedua, syuhida Yusuf ya'adu aduwan syadidan liyakhruj. Nabi Yusuf AS bergegas cepat-cepat nak keluar daripada bilik itu. Wa talabul mar'ah la yaf'al zalik. Perempuan tadi, permaisuri Mesir pula desak supaya jangan keluar. Perkara yang ketiga, zayyanatil mar'atu nafsaha ala akmalil wujuh. Perempuan ni memang sifat dia akan menghiasi diri dia ala akmalil wujuh, dengan cara yang paling sempurna. Khilafan lamma kana alaihi hali Yusuf. Perempuan bila dia minat sesuatu, dia akan bagi diri nampak betul-betul cantik, berhias. Perkara yang keempat, lam takun sirata Yusuf fil muddah tawilah dalla ala halah tunasib hadzal fi'l munkar. Tidaklah sirah Nabi Yusuf ini dalam tempoh yang panjang, perjalanan Nabi Yusuf tempoh yang panjang ini menunjukkan situasi yang sesuai untuk perbuatan yang mungkar ini. Tidak, Nabi Yusuf tak akan melakukan perkara yang mungkar ni, tak kira lah duduk lama di istana ataupun tidak, dia tak akan buat perkara-perkara yang tak baik ini. Lam tasrukh al-mar'ah binisbatihi ila al-fahishah bal ajmalat kalamaha wa amma Yusuf fasarraha bil amr. Perempuan ni dia tak cerita jelas. Tak cerita jelas. Nabi Yusuf ni nak melakukan perzinahan, dia tak cerita jelas. Dia cerita Nabi Yusuf nak buat khianat. Bahkan dia cantikkan, hias cerita dia bagi nampak bunga-bungakan cerita dia. Adapun Nabi Yusuf tidak, terus kepada point, cerita benda yang betul. Inna zawjal mar'ah kana ajizan fatalaba syahwatu minha awla. Kita lihat dalam semua ini yang kita sebutkan ini, Imam Ar-Razi sebut dalam kitab dia Mafatihul Ghaib, kitab tafsir dia, likulli hadha lam tatlub uqubatan syadidan. Bagi semua ini tidak dituntut untuk diberi hukuman yang berat. Sebab apa? Semua ciri-ciri ni semua ciri-ciri yang baik. Wa innama aradat an yahbis yauman aw aqal. Cumanya permaisuri Mesir ni nak sangat supaya dipenjarakan Nabi Yusuf 1 hari ataupun kurang daripada 1 hari, ala sabilit takhfif, untuk menakut-nakutkan Nabi Yusuf, dan juga untuk memberi keringanan kepada Nabi Yusuf. Penjara sehari atau setengah hari cukup, kerana kecintaan isteri permaisuri Mesir ni kepada Nabi Yusuf, kecintaan yang teramat sangat. Dia punya cinta kepada Nabi Yusuf sampai mendorong dia rasa takut orang lain ambil Nabi Yusuf ni, khianat kepada Nabi Yusuf, sampai dia nak penjarakan Nabi Yusuf. Walakinnaha min janibin akhar, tetapi dari sudut yang lain dia rasa malu untuk dia mengatakan sesungguhnya Yusuf inginkan kepada aku keburukan. Wa arada tasayyud uzrim ma wa himayatan sami'atuha wa karamatiha amama zawjiha.
dia tak sanggup untuk menyatakan, dia rasa malu untuk menyatakan Nabi Yusuf nak buat jahat dengan dia. Tapi dia nak minta supaya dipenjarakan Nabi Yusuf. Sebahagian di kalangan ulama menyebut sentiasalah perempuan ini mereka cenderung kepada Nabi Yusuf dengan kecenderungan syahwat, sehinggalah Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Nabi Yusuf, Allah Taala mencampakkan kehebatan nubuwah Nabi Yusuf, rasa haibah, kehebatan dia dalam memikul kenabian. Fasyaghalat haibatuhu kullu man ra'ahu an husnihi. Setiap orang yang melihat Nabi Yusuf, nampak Nabi Yusuf begitu handsome, cantik, tetapi mereka tak berani. Sebab apa? Nabi Yusuf memikul satu pekerjaan amanah, iaitu kenabian, an-nubuwah. Kemudian datanglah daur, peringkat yang berikutnya, pembebasan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Qala hiya rawadatni an nafsi. Qala hiya rawadatni an nafsi wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin. Di sini bermulalah menceritakan selepas Nabi Yusuf dikhianati, maka ayat Quran datang untuk membebaskan Nabi Yusuf. Datangnya seorang syahid, saksi. Siapa saksi itu? Nanti kita akan bincangkan. Dia yang lantas bangun dan bagi tahu tanda sekiranya perkara ini Nabi Yusuf benar, maka bajunya akan terkoyak di bahagian belakang, kerana permaisuri Mesir tarik baju dia ke arah belakang. Tapi kalau Nabi Yusuf itu salah, isteri permaisuri Mesir benar, baju akan terkoyak di belah depan, sebab Nabi Yusuf nak melakukan perbuatan jahat kepada isterinya. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan pada minggu yang akan datang. Semoga Allah Ta'ala beri kefahaman kepada kita. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.